Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala hantar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamanya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran tu menyatakan keinginan Allah. Dia dalam bentuk perkataan, diterjemah kepada perbuatan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nak faham Quran kena faham sunnah. Quran dan sunnah, satu perkataan, satu perbuatan. Dua ni sama. Sebab itu Nabi SAW berkata, sehingga selagi kamu tidak tinggalkan Quran dan sunnahku, kamu tidak akan sesat. Satu yang tinggalkan sunnah Nabi, maknanya dia tinggalkan Quran. Tak mungkin dia ikut Quran, tak ikut sunnah. Sedangkan Nabi itu terjemahan Quran, perbuatan Nabi itu, sunnah Nabi itu, terjemahan Quran. Ingat, ada Allah bagi tahu sembahyang 5 waktu dekat dalam Quran? Tak ada. Ada Allah tunjuk macam mana rukuk, sujud, tak ada. Jadi kita nak cinta Allah mesti cinta Nabi. Nak jumpa Allah, nak dapat Allah mesti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana pula orang yang ikut mohon nasihat tu bagi tahu tak ikut mohon nasihat, tak ikut Nabi. Kan? Dia bukan tak ikut mohon nasihat, tak ikut Nabi. Dia patut cakap tak ikut sunnah Muhammad SAW, tak ikut Nabi. Itu betul percakapan tu. Ini dia ikut, tak ikut mohon nasihat sebagai amir, tak ikut Nabi. Mana dia punya faham kat sini? Faham tu tak betul. Faham tu faham salah. Dan dia kata jangan tak ikut Nabi, tak ikut Allah, tak ikut Allah neraka. Dia daripada kubang bujuk tu, ustaz ke apa? Tapi cakap tak ikut mohon nasihat sebagai amir, tak ikut Nabi. Dia bukan macam itu. Dia tak ikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ikut Nabi lah. Macam itulah. Itu betul percakapan dia. Jadi bukan tak ikut mohon nasihat. Dari mana dia belajar tu? Dia bukan daripada kubang bujuk. Kalau dia ustaz lah, saya tak tahu lah. Dia bukan cakap tak ikut mohon nasihat sebagai amir, tak ikut Nabi. Itu salah. Lepas tu dia kait pula tak ikut Nabi, tak ikut Allah. Tak ikut Allah, neraka. Mana betul? Ini salah, sesat mana? Ditulis dekat Facebook pula tu, dibaca oleh semua orang, termasuk cedikawan orang alim. Kan? Tak, orang alim tak kata itu salah, dia salah. Saya kena bagi tahu itu salah. Tak ikut mohon nasihat sebagai amir, tak ikut Nabi, itu salah. Tak, pada dia mohon nasihat amir. Jadi dia kata tak ikut mohon nasihat sebagai amir, tak ikut Nabi. Itu salah percakapan tu. Sangat salah. Dia tak ikut sunnah, tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi, tak ikut Allah, betul lah. Tak ikut Allah, neraka. Betul-betul. Jadi jangan ingat Nabi ada pernah cakap tu. Nabi kata tak ikut mohon nasihat, tak ikut aku. Kalau ada tu, mungkinlah. Mana boleh. Ini Nabi kata tak ikut sunnahku, tak ikut perbuatanku. Macam tu.
Jadi perkataan salah dibuat di Facebook, dibaca dan diikut katakanlah oleh sebahagian orang. Dapat dosa. Terpaitlah dengan orang yang tulis tu. Bahagian dosa tu. Jadi kena dibetulkan. Tarik balik tu. Tukar. Tak ikut sunnah Nabi, tak ikut Nabi. Jadi sunnah Nabi ni perbuatan dia yang diwahyukan kepada Nabi oleh Allah. Baru tak ikut sunnah, tak ikut Nabi, tak ikut Allah. Itu baru betul. Ini tak ikut manasat sebagai amal, tak ikut Nabi. Ini perkataan orang jahil, bukan orang alim. Ini orang tak faham agama, mau tulis agama dekat Facebook tu. Ini bukan benda kecil. Facebook dibaca oleh ribuan orang, jutaan. Jangan tulis-tulis saja dekat buku, kat mana-mana. Kalau kita tulis salah, orang ikut, kita dapat bahagian lah daripada dosa dia. Sebab itu orang alim yang buruk ni, dia pertama masuk neraka. Siapa pertama masuk neraka daripada penyembah berhala? Orang alim. Bukan orang alim, orang berilmu. bukan berilmu pun. Kalau dia berilmu takkan dia masuk neraka. Kita tak panggil dia masuk orang alim. Jadi tak orang yang tak orang yang tulis satu benda salah, orang ikut kan. Tapi orang panggil dia alim lah. Sebab tu orang ikut dia. Tapi dia salah, dia bukan alim. Dia pertama masuk neraka. Dari orang sembah berhala, kenapa dia banyak lagi dosa? Bukan dosa dia saja, dosa orang ikut dia. Dan ramai yang ikut dia. Kan? Siapa saja, siapa yang dikenal oleh orang sebagai orang alim, kan? Kemudian dia buat salah, ajar salah, semua ikut dia. Semua ikut dia. Yang buat dosa tu, yang dia kata alim yang dia ikut tu, dapat jugalah. Jadi tentu dia lebih banyak. Jadi siapa dulu masuk neraka? Kalau dikatakan alim bukan alim, betul lah. Kalau kita kata orang alim masuk neraka, mana boleh orang alim masuk neraka? Orang alim, orang yang tahu apa Allah mahu, tak mungkin masuk neraka. Tak boleh panggil dia orang alim. Orang yang berlagak alim tu. Dipanggil oleh alim semua orang. Tapi dia bukan alim. Diikuti oleh orang memang. Konon kau tak ikut dia, tak ikut Nabi. Bukan tak ikut dia, tak ikut Nabi. Tak ikut sunnah Nabi, tak ikut Nabi. Islam ni, dia perkataan tu sikit aja, tak ikut manasat sebagai amir, tak ikut Nabi. Tulis tu. Mana dia nak kata dia tak tulis? Nama dia lagi, makna dia betul percayalah benda tu betul. Patut tulis bawah pula wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Alah. Jadi Quran ni perkataan Allah. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, terjemahan Quran. Dalam bentuk amalan, itu yang penting tu. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, ikut Quran. Tak ikut sunnah Nabi, tak ikut Quran. Kalau satu amir tu dilantik dengan mesyuarat semua yang muktabar waktu itu, itu baru dia ikut sunnah. Pelantikan amir itu ikut sunnah. Kerana ketika wahyu tak ada, cara umat ni buat keputusan adalah dengan mesyuarat. Mesyuarat oleh siapa? Oleh orang-orang al-kabirin dalam agama di dunia ni. Bukan saya lantik diri saya amir. Melantik diri amir ni tak ikut sunnah. Dan ini tak ikut Nabi. Dan tak ikut Nabi, tak ikut Allah. Itu betul. Melantik diri sendiri jadi amir ni tak ikut sunnah.
Sendiri kata saya hadarji. Itu tak sunnah. Tak sunnah tu tak ikut Nabi. Teruk dah ni. Sangat bodoh. Yang melantik diri sendiri sebagai amir tu, amalan tu apa? Amalan tu sunnah ke tak sunnah? Zam? Tak sunnah. Nabi bilang surah bainahum. Hendaklah kamu bermesyuarat. Ketika dia ada hidup lagi. Macam mana kita boleh lantik tak ada mesyuarat? Jadi sebenarnya tak ikut sunnah ni sesat. Tahu tak? Tak ikut sunnah ni. Cara pelantikan tu tak ikut sunnah. Jadi cara pelantikan tu tak ikut sunnah, sesat lah. Tak ikut sunnah, sesat lah. Jadi mengikut satu yang sesat, tentulah neraka. Bukan saya nak buat hukum, tapi itu adalah apa yang Allah beritahu dan Nabi bagi tahu. Sesat, masuk neraka. Waladhdallin. Kita selalu doa dalam semayang Fatihah. Waladhdallin, dari mereka yang sesat. Sampai hari ni umat Islam umumnya tak faham ni. Dia baca payah hari ni. Waladhdallin. Dia tak faham. Yang dia kalau tak ikut sunnah Nabi, jadi orang tu lah orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim, jalan mereka yang kau murkai tu, jalan orang kafir, musyrikin, yang tidak mau ucap kalimah, atau yang ucap tak diterima, munafikin. Itulah ghairil maghdubi alaihim. Termasuklah dalam tu siapa? Waladhdallin, bukan orang kafir, orang Islam tapi sesat, tak ikut sunnah. Macam melantik diri sendiri ni tak ikut sunnah lah. Termasuk orang sesat lah tu. Tak buat kerja, tak muru Nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, cara Nabi, sesat juga. Tak solat, cara Nabi, sesat juga. Termasuk yang tak semayang berjemaah tu, yang semayang fardu ni di rumah je, macam Muharis. Betul tak Muharis? Dia faham semayang kat rumah tu boleh. Muharis kan? Sampai sekarang faham boleh. Lama dah saya cakap kat awak tak boleh, tapi buat juga. Maknanya tak masuk. Jadi bila semayang kat rumah, yang fardu lah, yang sunat ni bagus di rumah. Yang sunat ni, katakanlah semayang zuhur, sunat selepas zuhur tu, sunnah di rumah. Sebelum zuhur, sunnah di rumah, lagi bagus. Tapi fardu tak sunnah di rumah. Itu sunnah Nabi. Membelakangkannya sesatlah. Macam ikhwan. Ingat. Tapi ikhwan ingat dia tak sesat lah. Sesat. Tak jumpa jalan ni. Orang sesat ni orang tak jumpa jalan. Jalan tu sunnah Nabi tau. Tak ikut sunnah Nabi, sesat lah. Jadi yang besar punya sunnah Nabi, buat gash, jaulah. Yang besar sunnah Nabi, gas dan jaulah, bukan jalan-jalan, cari rumah bukan, cari orang bukan. Jalan-jalan untuk ajak manusia kepada Allah. Itu kena betul lah, bukan gas saja. Gas untuk ajak manusia kepada Allah. Jadi semua orang perlu Allah. Oleh kerana itu tak boleh jumpa. Sebahagian orang tak jumpa orang lain. Yang kita suka je tak boleh. Kena jumpa semua orang. Jadi yang tak mengucap, dia ajak mengucap. Ni jemaah tabligh tak buat sunnah Nabi ni. Tak sesat ni? Sesat lah. Jemaah tabligh dia tak ikut sunnah Nabi. Pergi gas rumah ke rumah, ajak orang kepada Allah. Yang belum Islam ajak ucap kalimah. Yang dah ucap kalimah diingatkan tentang kalimah dan diajak taat. Tak buat tu, sesat lah.
Orang yang tak solat berjemaah di masjid, sesatlah dia. Yang tak puasa bulan Ramadan, cara Nabi, sesatlah dia. Yang tak bayar zakat, cara Nabi, sesatlah dia. Siapa yang tak haji, cara Nabi, sesatlah dia. Apa saja yang tak buat cara Nabi, maka sesatlah dia. Bermula dari nombor 1 tu. Jadi kalau ada nombor 1 sesat, lain semua tak betul lah. Susah nak betul lah, tak boleh. Kan? Jadi bapa tuan yang mulia, hari ni sunnah yang besar ni, yang mana jika umat tak buat, mereka sesat, dia orang tak buat. Bukan seorang dua tak buat, seluruhnya. Sehinggalah datangnya Profesor Dr. Naswar beritahu perkara ni. Di seluruh dunia ni tak ada orang. Apa tu? Suruh pergi gas hari-hari. Jemaah tabligh suruh 2 hari, satu di tempatan, satu di jiran. Bukan juga ajak orang kepada Allah, ajak kepada masjid untuk ceramah. Dan waktu ceramah suruh orang keluar. Itu amalan dia. Basic amalan jemaah tabligh itulah dia. Kalau dia tak buat kat masjid, dia masjid ni untuk himpun orang satu karya. Istimak satu bandar, satu dunia, satu negara macam tu. Tapi sama je konsepnya. Ajak orang, himpun orang, bayan, suruh keluar. Apa ada lagi dengan jemaah tabligh? Itu bukan ajak orang kepada Allah, ajak orang keluar. Satu ajak kepada masjid, kedua bayan, ajak orang keluar. Mana ajak kepada Allah? Mana? Mana ajak kepada Allah Zam? Ada? Tak ada. Bila tak ajak kepada Allah, mana ikut sunnah Nabi, mana ikut Quran? Quran kata, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Percakapan siapa lebih baik melainkan percakapan mengajak manusia kepada Allah. Kul hazihi sabili ad'u ilallah. Katalah Muhammad, ini jalanku mengajak manusia kepada Allah. Quran ni kena faham betul-betul. Jangan tukar-tukar dia pergi mengajak ke masjid, mengajak keluar. Itu juga ad'u ilallah, tak ada. Mengajak kepada Allah ni mengajak manusia yang belum mengucap. Yang dah mengucap, diingatkan tentang maksud mengucap dan diajak taat. Yang mau taat diajar. Ada orang yang mengajak orang mengucap setakat itu je. Saya dah 7,000 orang mengucap. Betul mengajak manusia kepada Allah itu. Kan? Dia mesti terus. Dulu dia kata kita mengajak orang bukan Islam mengucap ni, dia tak ada follow up. Bila tak ada follow up, bila kau tak buat gas lagi dan lagi. Ini kalau kau buat gas tempatan kau pergi rumah orang kafir tu, dia mengucap. Dan kali kau ajak dia dah mengucap, ajak dia buat kerja atau masa tu juga buat kerja, dia tak nak, itu lain hal. Tapi mesti jumpa lagi. Kalau dia tak mau buka pintu, tak mau jumpa lagi, kita tak boleh nak buat apa lah. Tapi kita tak salah sebab kita pergi lagi. Ajak dia lepas dia dah mengucap, bekerja. Tak nak, macam mana kalimah tu boleh masuk dalam? Orang yang telah mengucap, tak nak buat kerja, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, maka kalimah tu tak boleh nak masuk. Jadi orang Islam di dunia ni umumnya kalimah tak masuk atau masuk sikit aja. Wallahualam. Jadi kalimah tak masuk ni yang tak dapat Allah tu. Tak jadi orang beriman tu. Bila kalimah tak masuk, tak ada iman. Jadi masuk Islam saja. Sebab itu apabila orang Arab Badui kata kami telah beriman, Allah kata jangan kata kamu telah beriman. Katalah kamu telah masuk Islam. Iman belum masuk lagi. Untuk iman masuk, kalimah tu kena masuk dalam. Untuk kalimah tu masuk dalam, dunia kena keluar daripada hati. Dan mulut mau cakap kalimah dan telinga mau dengar kalimah. Telinga takkan dengar kalimah kalau mulut tak cakap. Sebab itu Allah kata waman ahsanu qaulam. Percakapan siapa lebih baik
percakapan. Dari percakapan mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia mengucapkan kalimah. Yang dah mengucap kalimah diingat tentang masuk kalimah, diajak taat, yang mau taat diajar. Jadi perkara ni dia orang tak tahu ni semua. Tak dengar. Tak pernah dengar. Yang dengar pun tak mau ikut. Kenapa kamu semua yang dengar tak mau ikut? Macam Muharis. Kenapa? Macam Sufyan. Kenapa? Macam Yazid. Kenapa? Sebab iman tu tak kuat. Untuk taat apa yang didengar. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nak sampai ke tahap tu kena iman betul. Kalau iman tak ada macam Muharis, apa jadi? Masuk sini, keluar sana. Masuk sini, keluar sana. Dia sama juga. Tahu? Sebab itu ceramah ni bukan benda utama. Baca Quran pun bukan benda pertama. Yang pertama iman. Nak dapat iman. Kalau nak dapat iman, kita tak payah bayan panjang-panjang. Kita cakap sikit je dah buat. Sahabat-sahabat macam tu kan. Muharis dah cakap banyak kali dah. Semayang masjid pun dia tak boleh nak istiqamah berjemaah. Hari ni subuh berjemaah ke masjid 2 hari, besok seminggu tak ada. Itu dia tak ada iman untuk buat tu. Apa masalah dia? Masalah dia tak korban lah. Dunia yang dalam hati dia tu, dia tak mau buang. Dia tak mau congkil. Sebab sakit nak buang. Nak buang tu sakit lah. Bukan tak sakit, nak buang duri pun sakit. Nak cabut gigi sakit. Ini nak cabut cinta dunia yang bertapak. Jadi Muharis tak nak sakit tu. Jadi dia tak nak lah. Jadi bila tak nak campak buang cinta dunia dia, bayan mana pun dia tak boleh masuk. Iman, ya, memang cakap kalimah macam mana pun dia tak boleh masuk. Dan bila kalimah tak ada dalam, dengar bayan mana pun tak boleh. Tak. Inilah masalah dia. Yang mana orang jemaah tabligh menekankan bayan ni. Bukan menekankan gas. Gas hari-hari ajak ucap kalimah tak ditekan. Yang ditekan oleh jemaah tabligh bayan. Panjang-panjang bayan. Untuk orang yang tak ada iman dengar. 1000 orang dengar tak ada iman. Apa jadi pada bayan tu? Macam air di daun keladi lah. Rashidi berapa kali dengar. Tak ada nak buatnya. Dia tak nak buat. Sebab iman dia tak ada. Kalimah tak masuk. Faham tak? Jadi Nabi SAW dulu tak ada bayan. Panjang-panjang. Mereka buat kerja mengajak manusia pada Allah. Dengan pengorbanan harta diri mereka. Badan mereka dipukul semua. Mereka miskin. Jadi lapar. Dalam keadaan itu, macam mana cinta dunia nak masuk? Mereka tak bagi masa banyak untuk cari dunia. Mereka bagi masa banyak untuk ajak manusia kepada Allah. Jadi dunia memang tak ada lah. Dan Allah bila dia cakap je masuk. Macam Bilal radhiyallahu anhu. Dia cakap je masuk. Dunia dalam tak ada. Dulu dia ada bertuhankan majikan tu. Sekarang majikan tu pukul dia. Mana nak suka dia? Lepas tu harta apa? Dia ada, dia hamba. Betul tak? Dia hamba. Mana ada harta? Nak cinta dunia? Tak payah. Sebab harta tak ada. Bilal hamba. Lepas tu majikan yang dia kata Tuhan tu pukul dia pula. Habis kosong. Bila dia sebut Allah, masuk. Yang ini dunia banyak. Macam Muharis. Macam gunung. Kan? Tapi bila disebut Allah, yuk sampai kat sini je. Lepas tu, umpama lah. Jadi dengan iman dia yang lemah sangat, kan?
Bila dia dengar bayan, baca Quran, satu pun dia tak boleh ikut. Mak Haris, satu pun dia tak boleh taat. Mak Haris, dia kena mujahadah. Dia tak nak mujahadah. Bila kena ada tuntutan lebih sikit, dia pilih untuk tidak mujahadah. Allah suruh kita mujahadah tu untuk keluarkan cinta dunia kita tak. Kita tak nak buat juga, tak nak buat juga, tak nak keluar buat juga, tak nak gas buat juga. Baru dia keluar. Sampailah kita suka gas. Tak gas jadi mujahadah. Tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu apa dia mahu dalam Quran. Diterjemah oleh Muhammad SAW dengan perbuatan. Yang Nabi pergi gas, hari-hari jumpa orang, itulah sunnah Nabi. Yang bila kita baca kitab, ditulis sunnah-sunnah Nabi. Tulis kitab depan tu, sunnah-sunnah Nabi. Satu pun tak cakap tentang Nabi pergi gas, betul tak? Ada tak tulis tu? Ada. Sedangkan dia sunnah besar. Sunnah besar pergi ke rumah-rumah, jumpa bukan Islam, ajak ucap kalam, ni tak ada. Nabi, dia orang tak ada tulis susah payah Nabi. Jadi dia orang ni faham ke apa makna sunnah ni? Jadi dia orang kata sunnah tu sama dengan sunat. Dia tak tahu. Sunat tu hukum. Satu perbuatan tu. Wajib, fardu itu hukum. Sunnah ni bukan hukum. Sunnah ni perbuatan Nabi SAW. Dakwah hari-hari, gas cakap kalimah ni sunnah Nabi yang besar. Tak ada ditulis dalam kitab tu. Sunnah-sunnah Nabi. Nampak sangat orang alim sekarang ni, yang dikatakan alim tak faham. Dan itulah yang diamal oleh orang Islam. Apa sunnah Nabi? Haris jaga. Janggut, misai memprim, kuku daripada sini. Jadi Muharis patut kerana nak ikut Mahdi kena baju Melayu hitam. Sebab dia baca pakai serban hitam. Yang dia ikut itulah. Yang gas ni ajak dia kata ni bukan sunnah Nabi. Ini sunnah buatan sendiri dia. Sunnah Nabi yang itu. Jadi umat ni hari ni telah salah. Dah sesat-sesatnya. Dah tak menganggap sunnah semayang berjemaah tu sunnah Nabi. Tu patut tulis nombor 2, sunnah solat berjemaah. Pertama gas, pergi jumpa orang, ajak orang kepada Allah, ni sunnah Nabi nombor 1. Maris, tapi Maris tak tahu. Jadi dia berjambang, bersurban, berjubah, lepas tu isap rokok. Dia kata ini sunnah Nabi. Yang rokok ni pun disunahkannya jugalah. Jadi orang jemaah tabligh kan berserban, berjubah, lepas tu bila nak merokok dia masuk tandas belakang masjid. Jadi orang kampung pun yang ada tak isap rokok, apa pasal awak berserban, berjubah, berjanggut isap rokok ni? Jadi dia orang semua dia kata kami berserban, berjubah ni untuk mengelakkan daripada nak buat mungkar, sebab takkan berjubah, berserban ni nak isap rokok juga. Jadi kerana itu dia kata aku pakai ni semua untuk mencegah aku daripada, bukan untuk sukakan Allah, bukan. Jadi apa amalan yang dibuat bukan untuk sukakan Allah, untuk cegah dia buat mungkar, dia bukan amalan. Konon berjubah, berserban untuk memelihara diri daripada mengorat perempuan, suka perempuan kan apa. Bila suka je, saya ni berserban, berjubah, takkan nak buat pula. Jadi janggut ini semua bukan imannya. Dia tak tengok perempuan tu tak dapat pahala punya. Sebab apa dia tak tengok perempuan? Bukan sebab nak sukakan Allah. Dia tak tengok perempuan sebab nak memelihara imej dia sebagai orang dakwah. Macam apa Anzala, dia nak mengorat, dia tukarlah baju serban pakai jubah. Dia pakai jin lah. Lepas tu buang songkok ni. Ini janggut tak ada, tengok. Janggut tak keluar. Macam Rashidi, dia minat mengorat, tapi kerana ada janggut dia tak. Jadi itu bukan iman, itu bukan amalan agama, itu memelihara imej diri. Itu kena faham, dibuat
kerana iman atau dibuat kerana yang lain. Jadi ini semua tak betul. Kerana tak ada imannya, belagak je, pura-pura beriman tapi tak ada iman. Jadi orang tak ada iman ni memang tak boleh masuk terus surga lah. Kena masuk neraka. Saya tak boleh cakap Yazid ni orang neraka. Walaupun saya tahu, katalah dia tak ada iman, sebab aku tak tahu bila akhir dia. Tiba-tiba last dia beriman. Kita tak boleh cakap macam nama dia sebut, tak boleh. Umumnya orang tak beriman ni masuk neraka. Benar. Tak boleh kata Yazid orang neraka, tak boleh cakap tu. Macam orang tu tadi cakap ikut manasat, ikut Nabi, tak boleh cakap macam tu. Tak ikut manasat jadi Amir, tak ikut Nabi, tak boleh cakap macam tu. Macam Yazid ahli neraka, tak boleh cakap macam tu. Itu berdosa. Mana tahu lepas ni Yazid iman kuat kan? Tapi kalau siapa kita kata yang iman lemah, iman tak sampai tahap beriman beramal soleh atau tak ada iman, masuk neraka. Itu umum lah. Perasaan sendiri je. Macam Muharis kalau tak ada iman, dia sendirilah tahu. Sebab apa? Semua amal dia buat untuk jaga image, bukan untuk suka ke Allah. Iman tak ada. Okey guys.